أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masuk pada bab yang ke-33. Bab yang ke-33 ini adalah suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang bilakah malaikat maut meninggalkan seorang hamba. Bilakah malaikat maut meninggalkan seorang hamba. Telah berkata pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, berikut ini adalah penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, mafhumnya. Datanglah tiap-tiap diri bersama dengan satu malaikat pengiring dan satu malaikat penyaksi. Surah Qaf ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat. Surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-19. Telah diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dari jalur Abu Ja'far alias Muhammad ibni Ali dari Sayyidina Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, bahwa ia telah berkata, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu berada dalam kelalaian yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kelalaian yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ketika berkehendak pada makhluknya, dia berfirman kepada malaikat, tulislah rezekinya. Tulislah rezekinya, nasibnya dan ajalnya. Tulislah apakah ia orang yang celaka ataupun orang yang bahagia. Sepeninggalan malaikat itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat lain dan berfirman yang sama sampailah ia faham. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat yang mencatat amal-amal kebajikan dan amal-amal keburukannya. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, ketika telah tiba ajalnya, kedua malaikat itu berlalu dan muncullah malaikatul maut untuk mencabut nyawanya. Saat hendak dimasukkan ke kuburnya, malaikat maut mengembalikan nyawa ke jasadnya. Lalu muncullah dua malaikat di kuburan. Setelah mengujinya, keduanya pun berlalu. Dan ketika tiba hari kiamat, dua malaikat yang mencatat amal-amal kebajikan dan amal-amal keburukan tadi turun kepadanya, lalu melepaskan tulisan yang tergantung di lehernya. Kemudian keduanya hadir bersamanya, yang satu sebagai pengiring dan yang satu lagi sebagai saksi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup, yakni yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Surah Qaf ayat yang ke-22.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim melalui jalur Abu Ja'far alias Muhammad ibni Ali. Dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu berada dalam kelalaian yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Sesungguhnya manusia ini dia berada dalam kelalaian, dan kelalaian itu Allah yang ciptakan. Allah ada cipta dua perkara. Suatu ketaatan, satu lagi kelalaian. Satu orang hamba kalau dia berada dalam ketaatan, itu adalah semata-mata kerahiman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia. Satu orang hamba dia tidak boleh jadi taat, melainkan Allah berkehendak dia untuk taat. Jadi kita hari ini dapat taat, kita dapat solat, kita dapat datang masjid, Allah berkehendak untuk kita taat. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Allah nak kita taat, Allah nak kita. Samalah hari ini kata para ulama seperti satu orang yang baca Quran. Kita bila baca Quran, Quran ni dia kalam Allah. Jadi bila kita baca Quran, Allah izinkan kita untuk baca Quran, dan Allah nak kita baca Quran. Dan bila kita mula baca Quran, bererti Allah nak berkalam dengan kita, Allah nak bercakap dengan kita. Jadi untuk satu orang baca Quran ni, dia perlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, dia tak boleh baca Quran. Berapa ramai hari ini kita tak dapat baca Quran? Hari ini kita dapat baca Quran tak? Jadi siapa yang dapat baca Quran hari ini, alhamdulillah. Kadang-kadang kita banyak urusan sampai satu hari itu tak dapat baca Quran. Jadi bila kita tak dapat baca Quran, sebenarnya kita akan bagi macam-macam alasan. Kita ada sibuk itu, kita sibuk ini, kan? Tapi sebenarnya Allah tak nak berkalam dengan kita. Allah tak nak bercakap dengan kita sebenarnya. Itu sebab kita pun tak boleh baca Quran. Jadi satu orang bila dia dapat baca Quran tu, bererti Allah berkehendak dia untuk baca Quran. Jadi alhamdulillah. Jadi bila kita baca Quran, kita bersyukur kepada Allah, kita minta dengan Allah besok pagi pun kita nak baca Quran. Itu sebab Nabi SAW telah beri penjelasan yang secara jelas kepada para sahabat. Nabi telah beritahu dengan Sayyidina Muaz bin Jabal. Nabi kata, wahai Muaz, aku amat menyayangi kau, aku cinta pada kau, aku sayang kau, kata Nabi. Dan aku berwasiat kepada kau, aku nasihatkan kau wahai Muaz, setiap kali selepas solatul maktubah, setiap kali kau habis sembahyang fardu lepas solat, janganlah sesekali engkau meninggalkan doa ni, kata Nabi. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nabi ajar Muaz. Walaupun Nabi cerita dengan Muaz, Nabi tahu Muaz akan riwayatkan hadis ini, dan hadis ini telah tersebar. Nabi beritahu dengan Muaz, wahai Muaz, jangan sesekali kau tinggalkan baca benda ni. Setiap kali solat fardu. Kita baca sendirilah, kan? Kadang kita nak harap imam baca, kadang-kadang imam banyak doa nak baca. Kadang-kadang imam pun tak teringat pasal imam banyak doa. Doa ni banyak.
Kalau dihimpunkan semua doa ni, saya rasa tak sanggup orang nak duduk belakang imam. Kita nak wirid lagi, nak habiskan wirid-wirid yang makthur, kan, warid. Kadang-kadang kita tengok orang nak duduk sekejap belakang imam pun dia tak boleh, dia cepat. Dia nak cepat. Kadang-kadang kita pun perasan dia istighfar pun dia tak baca. Tak salah. Tak tahu manalah, mungkinlah kita sangka baiklah kan, mungkin dia ada urusan dan sebagainya. Jadi kita ada amal-amal yang kita kena buat selepas solat ni, ada sikit kita kena duduk sekejap. Tapi kalau imam baca dengan wirid yang maksur, kemudian imam baca semua doa yang Nabi ajar ni, saya rasa kita pun tak sanggup duduk belakang imam. Jadi kita sendirilah baca, kan. Nabi kata, wahai Muaz, kau baca doa ni. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantu. Kita minta pertolongan Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk aku berzikir kepadamu, untuk mengingatimu. Bantulah aku ya Allah untuk aku mensyukuri segala nikmat yang telah engkau berikan kepada aku. Dan bantulah aku ya Allah, perelokkanlah, baikkanlah amal ibadat aku. Elokkan ya Allah. Jadi maknanya kita sebagai hamba, kita apa pun tak boleh buat. Jadi ketaatan kita kepada Allah Ta'ala ni mutlak Allah Ta'ala berhajat kepada kita. Untuk satu orang ucap subhanallah, dia perlu pertolongan Allah. Sebab kita baca la haula wala quwata illa billah. Jadi Allah Ta'ala telah ciptakan ketaatan dan juga Allah ciptakan kelalaian. Jadi bila satu manusia ni dia lalai, kita jangan cela dia. Sebab waktu itu dia dalam kelalaian. Apa yang kita boleh buat, kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah keluarkan dia daripada kelalaian. Satu orang hamba di dalam kemaksiatan, satu orang hamba bila dia langgar perintah Allah, pada waktu itu dia sedang diuji oleh Allah SWT. Dan tidak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk mengembalikan dia kepada ketaatan. Begitu juga bila kita di dalam ketaatan, kita kena ada perasaan takut kepada Allah. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh keluarkan kita daripada ketaatan, Allah letakkan kita dalam zon kemaksiatan. Allah masuk. Asal dulu kita orang pergi masjid, asal tu nampak elok. Tiba-tiba satu waktu tu Allah Ta'ala ubah kita. Kita dah tak masuk ke geng masjid lagi dah. Kita dah masuk geng lain dah. Kan? Allah uji kita. Lepas berapa lama tu, tengok masuk balik geng. Masuk balik geng masjid. Ada tak kita jumpa orang tu? Ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak taat dalam agama ni susah. Bukan satu benda yang senang untuk satu orang istiqam, taat dalam agama ni. Dia benda susah. Nak berada dalam ketaatan dalam agama ni, nak istiqam, nak istiqam jaga amal, nak istiqam soleh, susah. Itu sebab ada waktu kita akan tengok ada orang dia bagus, tak ada orang, kita tengok diri kita. Ada waktu kita rasa kita jazbah kita tinggi dan kita rasa banyak amal kita buat. Tapi akan tiba satu waktu, tiba-tiba kita punya tu graf kita apa? Menurun. Apa pun tak nak buat. Sembahyang sunat pun tak nak buat. Kita ditimpa satu penyakit, memang malas betul lah. Malas. Itu ujian tu. Kita tahu kita berada pada paras kejatuhan. Kita tahu, tak payah orang cakap, kita tahu kita sedang jatuh. Waktu kita berada pada peak ketaatan tu, kita tahu kita sedang peak. Dikala kita jatuh, kita tahu kita sedang jatuh. Sebenarnya Allah yang menaikkan kita, Allah juga yang menjatuhkan kita. Jadi saya selalu cakap benda tu. Jadi itu sebab Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaih. Dan kisah masyhur Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaih, bila satu orang pemabuk, satu orang pemabuk
telah panggil Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani ini dia Sultanul Aulia. Dia Sultanul Aulia. Dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir, antara kalam-kalam Syekh Abdul Qadir Jalani ini, beliau mengatakan bahawa semua para aulia ni di zamanku, semua para aulia pada ketika itu berada di bawah kaki aku. Maknanya bukanlah hina wali itu, nak beritahu status dia. Maknanya dia punya status tu atas lah, dia Sultanul Aulia. Tetapi bila dia sampai pada tahap tu, dia juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diuji bukan dengan ahli taat, tapi dia diuji dengan ahli maksiat. Dan apabila satu orang pemabuk, Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih keluar daripada madrasah dia. Bila dia keluar bersama dengan para pengikut dia, pelajar-pelajar madrasah dia, anak-anak murid dia, bukan 200-300 orang, ribuan orang di Baghdad. Jadi ketika dia keluar di kota Baghdad ni, dia tengok ada satu orang mabuk, dah terbaring kat tanah, terbaring tepi jalan, dah mabuk, macam keling mabuk lah kan. Senang faham kita tengok baring kat Maybank tu kan, dengan CMB Bank kan, dia baring. Saya pun kadang-kadang diuji kat orang mabuk ni. Dia tengok kita datang dengan jubah, dengan ketayap, dia pun imam. Tahulah dia imam. Belum makan lagi lah imam. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani diuji dengan satu orang pemabuk. Ketika Syekh Abdul Qadir Jalani lalu, Syekh Abdul Qadir Jalani telah lihat dia. Pada pandangan yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jalani tengok dia, tapi dalam hati Syekh Abdul Qadir Jalani itu merasa kesian kat dia. Dia orang Islam. Tiba-tiba pemabuk ni dalam mabuk, dia kata, "Ya Abdul Qadir." Dia panggil Ya Abdul. Dia kata, "Ya Abdul Qadir." Dia kata, "Wahai Abdul Qadir." Dia tak panggil pun Sahibus Samaha Al-Fadil. Dia tak panggil. Dia panggil Dia kata, "Ya Abdul Qadir." Abdul Qadir jawab, "Naam." "Hal Allah qadirun?" Dia tanya Abdul Qadir dalam keadaan mabuk, "Hal Allah qadirun?" Sebab Abdul Qadir ni Abdul Qadir. Dia kata, "Hal Allah qadirun?" Apakah Allah itu berkuasa? Dia tanya macam tu, "Ya Allah, apakah Allah itu berkuasa?" Syekh Abdul Qadir jawab pada jawapan yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jalani jawab, "Naam, Allah qadir." Dan ketika dia jawab, dia senyum sampai nampak senyum dia. Dia kata, "Naam, Allah qadir." Kemudian dia panggil lagi, "Ya Abdul Qadir." Syekh Abdul Qadir kata, "Naam, hal Allah qadirun?" Apakah Allah itu berkuasa? Syekh Abdul Qadir jawab, pada waktu itu dia tak senyum. Dia kata, "Naam, Allah qadir." Kemudian dia panggil, "Ya Abdul Qadir." Kali ketiga. Syekh Abdul Qadir jawab, "Naam. Hal Allah qadirun?" Apakah Allah berkuasa? Pada waktu tu Syekh Abdul Qadir Jalani tak jawab. Dia diam. Dan dia menundukkan wajah dia ke bawah. Kemudian dia menangis. Syekh Abdul Qadir menangis. Dan kemudian Syekh Abdul Qadir kata, "Naam, Allah qadir." Kemudian Syekh Abdul Qadir rahmatullah alaih sujud ke atas tanah dalam keadaan menangis. Kemudian jadi peristiwa ni berlaku depan anak murid dia. Anak murid dia merasa kagum dengan peristiwa ni, tak faham. Anak murid ni kata, "Apa ni cerita ni? Yang seekor ni panggil Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Qadir. Yang Syekh Abdul Qadir guru kita pula kata Allah Qadir, Allah Qadir, Allah Qadir." Tak faham. Maka mereka berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah, dia kata, "Ya Sayyidi." Dia kata, "Apa hal ni?
Yang seorang ni duk panggil nama engkau Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Qadir. Hal Allah qadirun. Dan kau jawab pada dia, "Na'am, Allah qadir, Allah qadir, Allah qadir." Kami tak faham. Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah beritahu pada soalan dia yang pertama, ketika dia panggil aku, "Wahai Abdul Qadir." Dia kata, "Hal Allah qadirun." Apakah Allah berkuasa mengampunkan aku ni, seorang pemabuk yang hidup dalam kemaksiatan? Apakah Allah berkuasa mengampunkan aku dan mengeluarkan aku daripada kemaksiatan ni dan menjadikan aku orang yang saleh? Bolehkah Allah buat aku macam tu? Aku menjawab kepada, "Na'am, Allah qadir, Allah berkuasa." Allah berkuasa. Allah suka Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir suka sebab dia nak bertaubat kepada Allah. Kemudian aku tanya dia kali yang kedua, "Ya Abdul Qadir, hal Allah qadirun?" Apakah Allah berkuasa? Apakah Allah berkuasa untuk mengangkat darjat aku ni? Dia kata, apakah Allah berkuasa untuk menukarkan aku menjadi orang yang saleh? Yang tadi itu kita, adakah Allah berkuasa mengampunkan aku dan mengeluarkan aku daripada kemaksiatan? Itu soalan yang pertama. Soalan dia yang kedua, bila Syekh Abdul Qadir jawab, Syekh Abdul Qadir kata, dia tanya aku ni, apakah Allah berkuasa menukarkan dia menjadi seorang daripada ahli maksiat kepada orang yang saleh seperti Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir kata, ya, Allah berkuasa jadikan kau seorang yang wali macam aku. Allah berkuasa tukarkan kau. Kemudian dia tanya aku, "Ya Abdul Qadir, hal Allah qadirun?" Apakah Allah berkuasa menukarkan Abdul Qadir menjadi pemabuk? Allah berkuasa tak tukarkan Abdul Qadir daripada Sultanul Aulia, tukarkan dia jadi satu orang pemabuk? Abdul Qadir diam. Akhirnya Abdul Qadir kata, "Na'am, Allah qadir, Allah berkuasa." Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih bangkit. Syekh Abdul Qadir Jalani kata, mandikan dia. Syekh Abdul Qadir Jalani kata dengan budak madrasah, pergi dekat dia ni, bangunkan dia, bawa dia balik madrasah, mandikan dia, pakaikan dia pakaian yang baik, harumkan dia, bagi dia makanan yang paling baik, bagi dia minuman yang paling lazat. Wallahi, Allah angkat dia jadi wali. Allah telah buat keputusan untuk mengangkat dia jadi seorang aulia. La haula wala quwata illa billah. Jadi dalam kita mengaji agama ni, kita kena berhati-hati. Makin kita duk mengaji agama ni, saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, berhati-hati. Berhati-hati di jalan raya. Berhati-hati. Dalam kita mengaji ni, berhati-hati dengan hati. Berhati-hati dengan hati kita ni. Kalau kita diuji benda ni, kalau hati kita ada perasaan rasa masyhur, kita rasa kadang-kadang ada bisikan-bisikan jahat ni, kan, bisik-bisik kat hati kita ni. Kalau ada yang benda tu, kita istighfar. La haula wala quwata illa billah. Kita apa pun tak boleh buat. Allah Ta'ala yang buat segala-galanya dia. Allah yang tahu apakah penghujung hidup kita ni. Jadi dalam riwayat ini, sesungguhnya manusia itu berada dalam kelalaian yang diciptakan Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Sesungguhnya Allah SWT, Tuhan yang maha esa, ketika berkehendak pada makhluknya, dia berfirman kepada malaikatnya. Ketika Allah nak ciptakan makhluknya, ketika Allah nak berkehendak untuk ciptakan manusia ni, maka dia berfirman kepada malaikat, "Uktub rizkah," tulislah rezekinya, tulislah nasib dia, qada dan qadar dia. "Uktub ajalah," tuliskan ajal dia. Ini berkaitan dengan apabila Allah nak ciptakan satu manusia ni, nak jadi satu janin, satu perempuan mengandung, nak bagi mengandung anak ni, nak jadi satu bayi dalam kandungan ni, nak jadi satu orang manusia yang nak dikandung 9 bulan. Bila Allah Ta'ala nak cipta satu manusia dalam perut seorang wanita, maka Allah kata, "Uktub rizkah," tuliskan rezeki dia. "Uktub ajalah," tuliskan ajal dia, kata Allah. Dan tulislah nasib dia, sama ada kesudahan dia baik ataupun buruk.
Maka tulislah apakah ia orang yang celaka ataupun orang yang bahagia. Tulis. Sepeninggalan malaikat itu, ini malaikat yang diperintahkan untuk menulis itu, Allah mengutus malaikat yang lain. Ada malaikat yang lain pula. Dan Allah berfirman yang sama supaya ia sama-sama faham. Maka selanjutnya Allah mengutus 2 malaikat yang mencatat amal-amal kebajikan dan amal-amal keburukannya. Jadi bila lahir je bayi ni kat dunia, Allah utus malaikat yang lain. Iaitu malaikat yang akan duduk dengan manusia ini sampailah pada hari mati dia. Jadi kita ni ada malaikat raqibun atid. Malaikat yang belah kanan, dia adalah amir. Dia ketua bagi malaikat yang belah kiri. Jadi ada dua malaikat bersama kita ni. Apa saja perbuatan kita sepanjang 60-70 tahun, dia lebih kenal kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Dia dengan kita. Susahlah. Tapi Allah Ta'ala hijab dia daripada kita. Kita kena beriman lah. Beriman kepada para malaikat. Sebab kalau dia zahir, kita susah. Banyak aktiviti kita, waktu personal kita tu, tapi dia ada. Dia bersama kita. Itu sebab Nabi SAW sangat menjaga adab bila Nabi bersendirian, kan? Nabi bersendirian. Kita bila bersendirian pun kena jaga juga aurat kita. Sebab kita ada malaikat bersama kita ni. Kadang-kadang ada orang pun pelik juga kan. Dia tanya pula, macam mana Ustaz, kalau saya ni duduk dalam bilik, saya tak mau pakai apa-apa, dia kata. Tapi bilik tu bilik saya, dia kata. Pula dah. Kan? Saya dalam bilik saya tak mau pakai apa-apa. Saya kata, apalah roman ni kan. Saya kata apalah macam tu. Memanglah boleh dari segi hukum fiqh tu, tapi dari segi adab kan, dari segi adab kan. Dalam rumah pakai spender je kulu gila. Saya cakap tu sebab ada kes perceraian kat mahkamah tu. Kadang-kadang tuan-tuan kalau tengok kes perceraian ni, pelik pun ada. Bila tanya kahwin 2-3 tahun, kahwin 2 tahun bini tu minta cerai. Bila hakim tanya pasal apa nak cerai ni, dia kata, yang Arif, suami saya ni, saya rimas dengan dia. Sebab dia manjang pakai spender dalam rumah. Gila ni, pun ada ke orang gila ni. Yelah perempuan tu bini dia, tapi lama-lama bini kita pun benci dengan perangai kita macam tu. Kan? Dia kata dia memang suka pakai apa? Dia kata sampai bini dia kata, saya dah tegur dia, saya tak boleh. Dia ada satu habit, dia kata. Jadi manusia ni macam-macam. Kes cerai pun ada pasal pakai macam tu. Jadi, tapi kalau kita beradab lah, kita beradab. Sebab kita ada malaikat yang bersama kita. Kita ada malaikat yang bersama kita. Jadi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan 2 malaikat yang mencatat amal-amal kebajikan dan amal-amal keburukan. Jadi ada malaikat yang bersama kita ni 60-70 tahun. Dia catat seluruh amal perbuatan kita. Malaikat yang kanan dia menguasai malaikat yang kiri. Sehingga dalam riwayat, dalam hadis menerangkan, apabila kita buat sesuatu kemaksiatan, malaikat yang di sebelah kanan memerintahkan malaikat di sebelah kiri untuk tidak mencatatkan dulu. Jangan tulis dulu. Tunggu sehingga tempoh 6 masa disebut. Ada tempoh masa dia. Dalam tempoh tu kalau dia istighfar, tidak dicatat. Tetapi kalau selepas tempoh itu, maka dicatatkan satu dosa. Dan selepas daripada itu, kalau dia bertaubat dan beristighfar, maka dihapuskan. Jadi itu sebabnya istighfar ni. Bertualah satu orang hamba di padang mahsyar apabila dia mendapati kitab suratan amal dia penuh dengan istighfar. Tak ampun kepada Allah. Kita semua ni pendosa. Hari-hari berdosa. Keluar daripada masjid ni kan,
Berdosa lah kita. Tak percaya tengok kat handphone tu. Ha? Tak payah pergi jauh dah. Kadang-kadang dalam masjid pun kita buat dosa. Kita tengok handphone dalam masjid, kan? Ni kata para ulama, kadang kita tak boleh kontrol benda tu, kan? Kita tak boleh kawal. Kadang-kadang kita tengok, pum. Ha. Dalam masjid. Kan? Dalam masjid. Jadi kita kena kena ingatkanlah. Saya cakap pun ingat diri saya juga, kan. Jadi dalam kita tengok phone tu, berhati-hatilah. Sekarang ni macam-macam, kan. Macam-macam stiker lah. Macam-macam stiker. Macam-macam video orang hantar kita. Kadang-kadang kita pun tak tahu video apa, kan. Pum kita tekan. Kadang-kadang ada kawan kita yang nakal-nakal ni, kan. Dia tahu kita imam. Betul tak Haji, kan? Kadang-kadang kawan-kawan kita pun dulu, kita pun bukanlah elok dulu sangat pun dulu, kan. Kita pun nakal juga. Kadang-kadang zaman-zaman kita muda, zaman-zaman kita sekolah, kawan-kawan kita kenal gitu. Tapi sejak dah umur 40 ni jadi imam pula gitu, kan. Jadi, kau dah jadi imam dah. Dia kata, wah, kau dulu masa sekolah boleh tahan kau jadi imam. Kau jadi imam dah kau, imam Sejaya. Jadi kita ni ada sejarah kita, kan, sejarah hidup kita. Tapi kadang-kadang perjalanan kita ni berbeza. Kadang-kadang kita ada kawan-kawan kita nakal-nakal ni, kan. Dia hantarlah gambar yang apa? Dia hantar gambar-gambar yang apalah, kan. Kita pun dia uji kita dia uji kita. Jadi macam itulah keadaan dia, kan. Kita hidup dekat dunia ni ujian. Kadang-kadang ada orang ni, dia tengok kita jadi imam, dia tengok kita jadi Bilal, dia tengok kita ongkot masjid. Dia kadang dia test kita. Dia test kita. Kita di jabatan pun macam tu. Kita kerja di pejabat pun macam tu. Kadang-kadang tengok bos lah, tengok bos. Bos ni penting. Kalau bos saya kaki semayang, kaki mengaji, insya-Allah lah dia akan pastikan staf dia pun kaki semayang, kaki mengaji. Tapi kalau bos kaki karaoke, kacau tu. Kalau pengarah, ketua pengarah kaki karaoke, dia akan jadi macam-macam hal. Dia bawa pengarah-pengarah ni pergi kursus, kan. Saya ada satu kes tu, tapi saya tak nak sebut lah agensi mana. Dia bawa dia bawanya pengarah-pengarah dia semua naik bas. Pengarah-pengarah pun dibenarkan bawa isteri. Sambil pergi kursus, isteri boleh joli lah sikit. Bawa pengarah-pengarah ni naik bas. Sampai dalam bas tu, ada pengarah kata, bos, dah lama tak karaoke. Dah lama tak karaoke. Okey, dia kata. Karaoke, dia pun kata, okey. KO lah. Sampai dekat hotel, ketua pengarah tu pergi kat depan, dia kata, okey, perempuan-perempuan semua check in hotel, masuk hotel. Kita laki-laki ni ada mesyuarat, dia kata. Kita ada mesyuarat. Dia bawa pengarah-pengarah semua. Ni kalau siapa pengarah-pengarah dengar ni, dia tahulah agensi mana. Tapi saya tak jawab lah, kan. Dia bawa pengarah-pengarah tu masuk karaoke. Dia cakap kat saya, aku panggil mami tu, dia kata. Mami karaoke tu. Dia ada ketua dia tu, perempuan ni. Dia kata ada 9 pengarah ni. Dia kata pastikan satu pengarah, satu perempuan. Satu pengarah, satu perempuan. Sebab bila menyanyi, kau tahu no, bila nak nyanyi ni mesti ada teman. Kalau ada teman, barulah menyanyi tu sedap. Tapi ada satu pengarah aku ni, dia macam alim. Dia macam alim. Aku nak test dia kata. Dia macam alim, tapi aku nak test dia. Aku panggil semua, seorang pengarah, satu perempuan. Bila perempuan tu duduk je sebelah dia, tapi aku tak ambil perempuan, dia kata. Pengarah-pengarah perempuan, dia ketua pengarah tak ambil perempuan. Jadi aku test setiap pengarah ni, satu perempuan duduk sebelah dia nak karaoke. Jadi yang alim ni, nampak macam alim ni, aku suruh duduk. Tangan dia duduk dekat sini lah. Dia letak tangan begini. Tak biasa bos, dia kata. Tak biasa. Aku cakap nyanyi je. Kau tahu no,
Tak sampai 20 minit aku pusing, kau tengok tangan dia dah macam ni arah. Porah dia kata. Alim porah dia kata. Tapi saya pun kata tak bolehlah bos buat macam tu. Janganlah kita uji keimanan orang. Kan? Allah belum uji kita lagi. Dia kata tangan dia letak kat tengah-tengah je ni. Tak biasa bos kata. Lepas setengah jam aku pusing, aku tengok tangan dia dekat perempuan Vietnam tu lah. Dia kata. Jadi kita ni ada diuji kan, kita diuji. Jadi tengok bos ni. Jadi siapa jadi bos ni, jadilah bos elok-elok sikit kan. Allah Ta'ala bagi kita duduk jawatan pengarah, ketua pengarah. Allah akan tanya kita besok. Kan? Allah akan tanya kita, siapa kita ni? Kita bawa anak-anak buah kita ni ke arah mana? Kalau bos kita ni beriman, amal soleh, mengaji, baca Yasin, tahlil, Yasin tahlil lah kat pejabat tu. Tapi kalau bos kaki karaoke, tiap bulan dia fikir kelab mana dia nak pergi. Jadi dia akan bawa anak buah dia menuju kepada apa yang dia minat. Jadi kita ni pun berdoa lah dengan Allah. Mudah-mudahan bila kita bekerja jabatan kerajaan ni, tak kira kilang ke jabatan kerajaan, mintalah mudah-mudahan Allah bagi kita pengarah-pengarah yang bagus. Saya minta maaf lah kalau ada pengarah-pengarah dalam masjid ni, saya minta maaf lah. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Pasal benda itu benar-benar berlaku. Dia telah pun berlaku. Jadi kita fikir-fikirkanlah. Jadi insyaAllah tuan-tuan jadi saya berhenti dekat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.